Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Hari ini saya berada di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur, ataupun lebih spesifik lagi di KTMB Kuala Lumpur. Selalu bila sebut KTMB, orang berebut tiket untuk naik ATS, kereta api dan sebagainya. Tapi, adakah kita berebut untuk dapatkan tiket masuk ke syurga? Dengarkan perkongsian saya dalam Lisanul Haq. Sampaikan kebenaran, Lisanul Haq. Sampaikan kebenaran, Lisanul Haq. Sampaikan kebenaran, Lisanul Haq. Sampaikan kebenaran, Lisanul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita bertemu dalam Lisanul Haq bersama saya Ustaz Hariri. Kali ini kita bersiaran dari KTMB Kuala Lumpur. Apa khabar penonton di rumah? Doa saya mudah-mudahan semua sihat sejahtera. Sebelum saya nak mulakan perkongsian pada hari ini, saya bila dengar lagu tadi sampai termimpi-mimpi lah lagu dia tu. Boleh kita ulang balik tapi saya nyanyi ya. Kita try. Alright, kita try. Lisanul Haq, sampaikan kebenaran. Lisanul Haq, sampaikan kebenaran. Lisanul Haq. Saya rasa Ustaz, lepas ni apa kata saya yang bagi tausiah tu, Ustaz pula yang nyanyi. Yes, jom kita tukar. Masya-Allah. Ini gandingan yang hebat. Saya bersama dengan Fuad dan juga Zulfar. Kami boleh gelarkan kumpulan 3 sahabat dah. 3 sahabat. Baik, hari ini kita nak bincang, bila kita duduk di KTMB, kita nak bincang tentang tiket. Tapi topik kita adalah tiket ke syurga. Siapa yang tak nak masuk syurga, angkat tangan. Tak nak masuk syurga. Alah, confuse macam. Berani je tak nak. Yalah. Bila kita sebut tentang syurga, semua orang nak. Walaupun orang tu melakukan dosa, tapi kalau tanya nak masuk syurga, dia nak. Pergilah ke mana-mana tempat maksiat sekalipun. Tanya awak nak masuk syurga tak? Nak. Kalau kita tanya pada orang ahli maksiat, tapi kita tanya dia, bagaimanakah calon isteri ataupun suami pilihan anda? Mesti dia akan sebut, saya kalau boleh nak cari yang solat, tutup aurat. Walaupun dia tak tutup aurat, tapi dia nak orang yang lebih baik daripada dia. Itu fitrah manusia. Baik. Bila kita sebut tiket ke syurga ni, kalau kita naik kereta api, kita beli tiket ekonomi, kita dapat tempat biasa-biasa. Tapi kalau nak dapat business class, macam mana? Bayarlah kan. Di business class ada apa? Ada. Kalau naik ATS, ada. Macam tak pernah naik yang ni kan. Ada makan. Saya pernah naik, saya tahu. Yang kedua ada apa? Dia punya charging dia. Kemudian tempat dia luas, boleh menunjuk. Kemudian dia lebih selesa lah. Okey. Mana-mana tempat, kalau nak keseleksaan, dia perlu bayar lebih. Kan? Begitulah dengan syurga. Nak masuk syurga, dia tak boleh dengan harga yang murah, tetapi ia dibeli dengan harga yang mahal. Kita perlu berkorban untuk mendapat kenikmatan dunia.
yang kita nak sangat-sangat. Nafsu kita membuat-buat, aku nak. Tapi Tuhan tak bagi. Tapi kesabaran itu Allah gantikan dengan nikmat yang lebih indah daripada apa yang kita sangkakan. Tiket. Kalau kita pergi mana-mana stesen, tiket itu ada kapasiti. Contoh, satu gerabak kereta api ada 40 tempat. Maka kalau kita orang 41, walaupun ada 1 juta sekalipun, kita tak boleh beli sebab tiket dah habis. Awak siapa pun, tiket dah habis. Syurga macam tu ke? Sampai-sampai, ya Allah, dah penuh. Saya semayang kot. Saya puasa kot. Takkan dah penuh? Syurga tak macam tu. Syurga tak berkuota, tak ada had. Siapa saja yang membuat amalan taat perintah Allah, meninggalkan suruhannya, maka dia layak masuk ke syurga. Tidak ditentukan sama ada dia VVIP, dia keturunan Nabi sekalipun, dia latar daripada salah silah, ataupun dia anak seorang agamawan, ataupun dia anak seorang ahli maksiat. Ia tidak ditentukan melalui status di dunia ini, tapi dia dihitung melalui amalan kita di atas dunia. Itulah kehidupan di dunia ini, yang kita semua mencari tiket masing-masing, yang tiada kapasiti dan kuota. Semua, tuan cari tiket tuan, tuan cari tiket tuan, puan cari tiket puan, cik puan cari tiket cik puan. Saya mencari tiket saya. Tidak berebut sesama sendiri, tapi kita bersaing dengan diri kita sendiri. Saya tidak berlawan dengan tuan, berebut siapa yang dapat kerusi itu, tidak. Tapi kalau tuan ada kerusi tuan dalam syurga, saya pun ada kerusi saya dalam syurga. Sama ada tuan nak masuk ataupun saya nak masuk, ataupun tuan tak nak masuk atau saya tak nak masuk, semuanya pilihan saya dan juga tuan. Itulah namanya tiket ke syurga. Tidak berkuota, tidak berkapasiti. Namun apakah amalan yang boleh membawa kita ke syurga? Macam mana kita nak masukkan diri kita sebagai penghuni syurga? InsyaAllah kita akan bincang selepas ini dengan kedamaian di dalam Lisanul Haq. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا، ووفقني عملا مقبولا، ووهب لي رزقا واسعا، وتوب علي توبة نصوحا، وتوب علي توبة نصوحا. Masya Allah, petang-petang ni kan, kalau kita dengar zikir, dengar istighfar, kita rasa tenang je kan. Itu hebatnya zikir, doa ni. Dia bawa kita sudut dalam hati kita, merenung jauh dari mana kita datang
dan ke mana kita nak pergi. Pernah tak kita tanya kan? Kita kerja, umur kita meningkat ni, kita nak pergi ke mana? Ke mana kita nak bawa diri kita ini? Atas dunia ini, kita, kawan-kawan, keluarga. Tapi semuanya akan bawa diri masing-masing. Seseorang tidak akan membawa dosa orang lain. Seorang suami tak akan bawa dosa isteri, isteri tak akan bawa dosa suami, ibu ayah tak bawa dosa anak-anak. Semua bawa amalan dan dosa masing-masing. Sebab itu bila kita istighfar, jauh dari sudut hati kita, kita tanya, hari-hari, ke mana aku nak pergi ni? Apa pengakhiran hidup aku? Jadi itulah, kita punya matlamat adalah syurga. Baik. Satu hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang boleh bawa kita masuk syurga?" Maka Nabi jawab dua. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan buat baik. Kemudian sahabat itu tanya lagi, apa pula amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka? Nabi sebut dua juga. Pertama, mulut. Yang kedua, kemaluan. Jadi inilah amalan-amalan yang boleh menjemput kita masuk syurga dan mencampakkan kita ke dalam neraka. Baik. Kita pergi dulu kepada amalan menyebabkan kita masuk syurga, iaitu taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah. Takwa ini maknanya adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati buat sesuatu kerana risau kepada Allah Subhanahu wa taala memerhati kita. Contoh, kita datang kerja. Kita duduk di pejabat kita. Kita ada kuasa untuk ubah, nak manipulate, nak tipu dan sebagainya. Tapi kita fikir, Allah Ta'ala yang tengok kita, walaupun bos kita tak nampak, tapi kita buat dengan begitu jujur sekali. Itu namanya takwa. Walaupun mak ayah kita tak tengok, kita duduk seorang diri dalam rumah, kita tak semayang, kata, tak ada orang nak tengok. Ataupun puasa lah. Puasa senang sikit nak bagi contoh. Kita tak puasa, tapi depan orang, kita buat macam, letih hari ni, penat puasa Padahal dah bantai nasi kandar jam 10 tadi. Tapi berlakon, siapa tahu? Tak ada orang tahu. Tapi kenapa kita tak makan? Walaupun orang tak ada. Ataupun kita balik ke rumah bulan puasa, waktu berbuka puasa 7.24. Ada tak siapa dekat sini berani buka puasa 7.23? Walaupun seorang diri, tak berani. Kenapa kita tak makan? Kerana kita tahu Allah sedang perhatikan kita. Itu namanya takwa. Takwa hahuna. Takwa ni dalam. Walau orang tak memerhati, tapi dia tahu Allah memerhati tahu. Wa husnul khuluq. Amalan yang buat baik. Wa amilus salihat. Buat baik. Kita kan, apa peluang kita nak buat baik, kita jangan tangguh, kena buat. Sebab salah satu benda yang setan suka hasut kita daripada tak buat baik adalah berangan-angan panjang. Waktu kita umur 20, kita kata relax dulu. Tak payah tutup aurat lagi, tengah cantik ni. Umur 40 baru tutup aurat. Berangan-angan panjang. Sampai umur 40, kita kata, relax dulu. Umur 60 pencen baru tutup aurat. Tak sampai 60, 55, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga sedekah. Kita baru masuk gaji hari ni, nak sedekah lah. Setan kata, lek lu. Masa panjang lagi, bayar benda lain dulu. Kita pun tangguh. Akhirnya, kita lupa. Dan ini strategi setan untuk melambat-lambat dan memberi harapan adanya hari esok dan masa depan. Jadi sebab itu jangan bertangguh untuk buat baik. Jadi ni dua perkara
yang Nabi sebut amalan yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga, iaitu taqwallah, takut kepada Allah, dan wa husnul khuluq, buat baik. Jadi mudah-mudahan lisanul haq memberi jalan untuk laluan ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus masuk ke dalam syurga. Jumpa lagi selepas ini, kita berhenti rehat seketika. Lisanul haq, sampaikan kebenaran. Lisanul haq, sampaikan kebenaran. Lisanul haq, sampaikan kebenaran. Lisanul haq, sampaikan kebenaran. Lisanul haq. Alhamdulillah, kita bertemu semula dalam Lisanul Haq. Mudah-mudahan kita menyampaikan kebenaran daripada Al-Quran dan hadis, dan itulah pesanan yang paling baik untuk kita dengar, kan? Baik. Di segmen yang terakhir ni saya nak bawa satu cerita. Nak dengar cerita ke tak? Macam tak berapa nak dengar je, kan? Baik. Cerita ni di dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab tauhid. Daripada Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mengisahkan tentang orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Last sekali dia masuk dalam syurga. Siapa orang ni? Nabi sebut dia adalah seorang lelaki yang datang daripada neraka, yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Dia merangkak nak keluar daripada neraka. Apabila dia diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk keluar daripada neraka, dia nampak ada satu pokok yang rimbun dan ada kawasan air di keliling pohon yang rimbun. Dia kata, "Ya Allah, aku teringin benar nak pergi duduk di bawah pokok tersebut. Boleh ke ya Allah?" Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, "Pergilah, kamu boleh duduk di tempat itu. Tapi kamu janji, lepas ni kamu tak boleh minta dah. Itu permintaan terakhir aku kabulkan." Bila dia sampai duduk di tempat pohon yang rimbun itu, dia tengok ada satu pohon lagi yang lebih rimbun dan lebih luas kawasan air. Dia kata, "Ya Allah, aku teringinlah nak pergi situ. Ya Allah, boleh ke tidak aku nak pergi situ? Ni last dah, permintaan terakhir aku dah." Allah kata, "Tadi kamu dah minta dah dan kamu janji dah. Ya Allah, sungguh ni last aku minta." Maka Allah kata, "Pergilah. Tapi ini permintaan terakhir yang aku kabulkan." Dia sampai tempat tersebut, tengah minum air yang melegakan dahaganya. Dia tengok ada satu pohon lagi yang lebih rimbun daripada tempat dia duduk. Dia kata, "Ya Allah, cantiknya tempat tu. Aku teringin nak pergi, ya Allah. Izinkan aku pergi." Allah kata, "Tadi kamu dah janji dah tak minta apa-apa. Ni last ya Allah." Maka Allah izinkan dia pergi duduk di tempat tersebut. Tengah dia duduk tempat tersebut, dia tengok pintu syurga. Di dalamnya orang gelak ketawa, gembira duduk dalam syurga. Dia kata, "Ya Allah, seronoknya. Aku duduk di luar pun rasa seronok di dalam. Izinkan aku ya Allah untuk pergi duduk dekat dengan pintu tersebut." Allah kata, "Tadi kamu janji dah tak minta apa-apa. Ni last ya Allah." Allah kata, "Pergilah." Dia sampai di pintu syurga. Dia dengar di dalamnya orang gelak ketawa gembira, seronok dalam syurga. Dia kata, "Ya Allah, seronoknya ahli syurga. Aku minta last ya Allah. Aku nak masuk ke dalam syurga." Allah kata, "Kamu dah janji tadi setakat pintu sahaja." Dia kata, "Ini permintaan terakhir aku ya Allah." Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang dan pengampun. Masuklah ke
ke dalam syurga. Lelaki yang asalnya daripada neraka yang diazab oleh Allah, lantas dimasuk ke dalam syurga dengan rahmat dan pengampunan Allah. Apa di sebalik kisah ini? Kita buat salah, kita janji, aku tak buat dah ya Allah. Tapi esok, kita ulang balik apa yang kita janji. Kita janji, kita mungkiri. Kita janji, kita mungkiri. Kalau kita buat macam tu kepada orang, saya ingat gaduh besar. Isteri, kalau suami dia kata, abang janji tak buat lagi. Tapi esok dia buat, puan-puan apa perasaan? Perang dunia ketiga agaknya. Begitulah suami. Kalau berjanji, tapi buat lagi, dia akan marah. Tapi Masya Allah, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berulang-ulang kali janji dan minta berkali-kali. Walaupun dah buat salah dan tapi Allah izin dan Allah ampunkan. Tuan-tuan, itulah rahmat dan kasih sayang Allah. Kita masuk syurga bukan kerana amalan kita yang banyak, tetapi kerana keampunan Allah dan rahmat Allah kepada kita. Semua orang ada kisah silam masing-masing. Saya ada kisah silam, tapi mungkin Allah tutup aib saya. Tuan-tuan nampak saya baik, tuan-tuan pun mungkin dalam keadaan yang sama. Tapi Allah tutup aib kita kerana Allah sayang dan bagi rahmat kepada kita. Oleh kerana itu, sentiasalah mohon ampun kepada Allah dan berusahalah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ringkas ini menjentikkan satu melihat kebesaran Allah dan rahmat Allah yang begitu luas kepada kita. Terima kasih atas pendengaran dan perhatian. Kita akhiri dengan membaca sedikit doa. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, redhakanlah syurga bagi kami dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, sesungguhnya dosa kami banyak ya Allah, tapi kami mohon kepadamu, ampunkanlah dosa-dosa kami. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami semua berhimpun di dalam dunia ini dan kami berhimpun juga di dalam syurga-Mu nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Namun tak pula aku
dosa-dosa besar